والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sambung ke surah 92, syarat yang ketiga daripada 5 syarat sah penjual dan pembeli. Kita masih lagi bincang syarat sah penjual dan pembeli. Dia panggil akid, rukun yang kedua daripada 3 rukun sembahyang secara umum ataupun secara detailnya ada 6 rukun. Rukun pertama, ijab dan qabul, ada 6 syarat sah. 6 syarat sah untuk kita mengucapkan lafaz yang bernama ijab qabul. Rukun yang kedua iaitu aqid ataupun dipanggil aqidain, 2 orang yang berkontrak ataupun 2 orang yang berakad. 2 orang yang berakad ini, syarat sah yang telah ditetapkan oleh syarak mesti ada 5 syarat dalam kitab kita. Yang pertama kita dah bincang, sambung yang ketiga malam ni. Yang pertama, mesti orang yang nak terlibat dalam sistem ekonomi ataupun dalam sistem jual beli ataupun dalam sistem perniagaan Islam, mesti orang itu ahli tabarruk ataupun dia panggil ahli tasarruf ataupun mutlaqut tasarruf. Itu 3 terma yang kita kena ingat. Ahli tasarruf, mutlaqut tasarruf, ahli tabarruk. Kita tahu kalau sebut terma ni kita terbayang di minda kita orang yang akil, orang yang balik, orang yang cerdik. Orang yang tak akil tak boleh, orang gila tak boleh terlibat, orang kanak-kanak tak boleh terlibat, dan orang bodoh tak boleh terlibat. Baik, yang kedua, tak boleh dipaksa, tak boleh dipaksa dengan cara yang tak sebenar, tak sah jual beli secara paksaan yang tidak sebenar. Baik, yang ketiga pula malam ni, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi, dan ni atah pada kata disyaratkan pula tiada digagahi, ataupun atah yang dekat. Kalau atah yang jauh, syarat tamalah. Atah ni maknanya sambun ayat. Dam ni dia panggil alat kata sambun. Dan lagi disyaratkan, maksudnya syarat tambahan, bukan 2 sahaja, ada lagi. Sebab tu dia ada sampai 5 syarat sah akad, syarat sah penjual dan pembeli. Dan lagi disyaratkan, syarat ni syarat apa? Dia tak sebut sini. Maksud ni syarat sah penjual dan pembeli. Kena ingat dia punya tajuk dia. Dan disyaratkan, maksud disyaratkan oleh syarak. Syarat apa? Syarat sah orang yang nak menjual, orang yang nak membeli. Tu syarat tu. Apa dia syarat tu? Hendak ada Islam. Islam tu syarat dia panggil. Islam tu syarat bagi sah transaksi jual beli. Islam tu dipanggil syarat. Hendak ada Islam orang yang membeli mishaf. Orang yang membeli. Hendak ada Islam orang yang membeli mishaf. Boleh baca 3. Mishaf boleh baca, mashaf boleh baca, mushaf boleh baca. Dia panggil baca dengan 3 wajah. Baris tu. Jangan hantam je. Hantam tak tahu. Kalau hantam betul semua, sebab 3 wajah boleh baca, tapi kena tahu. Kenapa baca 3? Sebab memang boleh baca 3, bukan kerana kita hantam dah. Sekejap mishaf, sekejap mashaf, sekejap mushaf. Maka ikut dam hantam ni. Kerana boleh baca. Bukan kerana saja-saja ikut hantam. Dia panggil baca dengan 3 wajah. Baik. Syarat nak beli mishaf, syarat dianya Islam orang yang membeli. Bukan orang menjual. Silap faham tak? Orang membeli. Orang yang membeli wajib, mesti kena Islam orang yang nak membeli.
Kalau orang yang menjual, tak apa. Contoh menjual Cina yang tak Islam, bahkan menjadi kewajipan kepada orang yang mampu. Tu nak kena ada orang kaya, menjadi kewajipan kepada orang kaya, orang mampu beli, kena beli semua saham yang ada di tangan orang penjual kafir tu. Tu nak pada orang kaya tu, barulah boleh menyelamatkan Islam, boleh menyelamatkan Al-Quran terhina di tangan orang kafir tu. Hari ni pun orang kafir jual juga. Bukan jual Quran je. Ni kita baru bincang Quran. Di bawah ni dia ada Quran, hadis, kitab-kitab yang ada tulisan Quran. Di bawah ni. Baik-baik ingat, syarat dia Islam orang yang membeli, bukan orang menjual, orang membeli. Baik, maka ni dia panggil tafriq bagi syarat. Apabila dah syarat nak sah jual Quran, misalnya Quran lah, lupa nak sebut. Misalnya Quran. Syarat nak jual Quran kena syarat nak membeli Quran ini kena pembeli tu Islam. Tu syarat dia. Maka ni tafriq, maka keluar hukum. Hukum tu pentingnya. Inilah dia panggil gaya bahasa fiqh. Gaya bahasa fiqh ni, apabila dia menetapkan syarat, maka dia memperincikan hukum. Syarat tu kena follow syarat. Tak follow syarat, lahir hukum tak sah ataupun sah. Follow syarat sah, tak follow tak sah. Itu dia panggil maka. Maka ni perincian. Maka tiada sah membeli. Tiada sah membeli. Tiada sah tu hukum. Hukum bagi apa? Bagi syarat. Apabila syarat kata Islam orang yang membeli, tak sah membeli orang kafir. Tu keluar hukum tu. Tu penting kita kena ingat syarat. Kalau nak cepat menguasai fiqh, ingat kena hafal syarat dia. Kerana syarat tu barulah keluar masyru'. Tanpa syarat tak akan ada masyru'. Contoh, syarat sah sembahyang. Tak ada syarat, tak sah sembahyang. Syarat wajib sembahyang, tak ada syarat, tak wajib sembahyang. Sembahyang tu masyru'. Benda yang diwajibkan, benda yang disyaratkan. Ni begitu juga sini. Kalau tak dapat syarat, keluar hukum tidak sah. Maka tiada sah membeli. Yang kata membeli ni apa dia? Tu yakni. Yakni fi'il mudhari'. Yakni ni yang dikehendaki dengan membeli tu. Kadang-kadang orang kita tak tahu menjual apa, membeli apa. Membeli dengan menjual tu dia panggil bahasa syarak. Bahasa syarak. Bahasa kita apa dia? Bahasa kita apabila kata beli jual, maksud apa? Maksud tukar barang dengan barang untuk pindah milik. Tukar, sebab ada tukar yang tak pindah milik. Ada tukar juga, tapi dia bukan pindah milik. Itu kita dah belajar. Ingat, jual dan beli ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada pertukaran harta dengan harta. Untuk apa? Tujuan apa? Tujuan untuk pindah milik daripada penjual kepada pembeli. Tu dia nak bagi kita tahu. Membeli ni apa? Yakni memiliki. Itu kita tahu. Aqdun muawadatin maliyatin tufidu milka ainin aw manfaatin 'ala ad-dawan. Maksudnya ingat, aqdun tamlik wa tamalluk. Yakni memiliki. Tu beli tu tak boleh, haram lagi, tak sah orang kafir beli Quran. Kenapa? Kerana nak pindah milik daripada orang Islam. Quran penjual tu penjual Islam, pindah milik kepada pembeli tu orang bukan Islam, tak boleh, haram lagi, tak sah. Memiliki. Islam tidak membenarkan Quran yang mulia dimiliki oleh orang kafir, tak boleh. Tu tak boleh, tak sah jual beli tu. Yakni memiliki. Memiliki tu mana fa'il dia? Oleh kafir, yakni oleh orang kafir. Tu. Orang kafir milik dengan cara jual beli. Milik ni banyak. Milik cara jual beli, milik dengan cara hebah, milik dengan cara sedekah, milik dengan cara hebah, sedekah, lepas tu hadiah. Tu banyak cara milik. Milik dengan cara hutan, semua. Ini milik oleh orang kafir. Ini milik dengan cara jual beli.
Dan dam ni dia panggil ghayah, bukan dan ataf pada kata tu dah. Dan jika murtad sekalipun tak sah. Ghayah pada tak sah tu. Dan jika tu dipanggil ghayah pada tak sah, bukan dan ataf pada kata syarat, bukan. Dan jika murtad sekalipun, itu ghayah pada tak sah. Ghayah ni mana apa? Makna nak menyatakan, orang panggil nak menyatakan takkid ke, orang panggil bersungguhnya, nak menekan, tu tak ghayah. Nak menekankan, nak tekan sungguh-sungguh, orang panggil nak tekan, nak mention, nak sebut kata tak sah walaupun kafir. Tu jika murtad sekalipun. Membeli tu, yang kata memiliki oleh orang kafir tu, yang maka tidak sah membeli tu, beli apa dia? Ni baru maf'ul. Membeli oleh orang kafir akan Quran. Membeli tu, dia sebut membeli je, tak ada lagi benda hak dia beli tu. Jadi maf'ul duduk belakang tu. Akan Quran. Beli tu. Yang kata tak sah membeli tu, membeli apa dia yang tidak sahnya? Membeli akan Quran. Dan ni atau pada kata Quran. Dan Quran tak sah. Dan barang yang padanya, pada barang ni benda. Benda. Dan benda padanya, pada benda itu Quran. Yang ni ada tulisan Quran, tak sah juga. Bukan saja Quran, sebiji Quran, tapi kalau benda lain yang ada tulisan di dalamnya Quran pun tak sah juga. Buku ada dalam tulisan Quran. Buku tu buku apa? Buku tu buku pendidikan Islam, buku tasawur Islam, yang yang Cina duk beli, yang orang bukan Islam duk beli. Kita penjual Islam duk jual kepada orang bukan Islam buku pendidikan Islam yang ada dalam tu ayat Quran. Tu dipanggil dan baranian. Dan baranian, dan benda yang padanya pada barang itu ni, dalamnya dalam barang itu Quran, ada tulisan Quran. Ni. Jika satu huruf yang diqasakkan dengan dia, dengan satu huruf itu Quran. Tapi dengan syarat lah, yang kata haram tak sah jual beli ni bukan Quran ni, selain buku yang ada tulisan Quran itu yang diqasakkan Quran walaupun satu huruf. Ketika dia tulis itu, dia nak huruf Quran ke dia nak zikir? Dia nak huruf Quran. Ketika dia tulis buku pendidikan Islam itu, dia cerita itu, adakah dia nak pada tulis huruf Quran? Ya, dia nak pada huruf Quran. Maka walaupun satu huruf, tidak sah dia menjual. Ini banyak. Hari ni bukan pendidikan Islam je, pendidikan Islam tu dah standard dah. Hari ni buku bisnes pun kita beli. Introduction tu dia dia buat keluar hadis, dia buat keluar Quran. Lepas tu jual orang bukan Islam beli, maka tidak sah. Walaupun satu huruf, walaupun buku tu buku biasa tapi ada di dalamnya Quran. Jika satu huruf yang diqasakkan dengan dia dengan satu huruf itu Quran, habis. Atau di dalam kandungan ilmun, atau ada ia Quran itu dalam kandungan ilmu. Tu atau dalam tu maksud apa? Atau ada ia huruf Quran dalam kandungan ilmu. Ilmu apa? Seperti nahu. Ni nahu ni seperti je lah. Tadi contoh bisnes, buku bisnes, buku marketing. Tapi orang Melayu tulis, bukan marketing orang luar, bukan marketer Mak Saleh. Mak Saleh memang tak ada Quran pun. Dia penulis ni penulis Islam, maka dia ceritalah intro itu ayat-ayat Quran, menggalakkan orang baca, menggalakkan orang nak menuntut ilmu, walaupun ilmu tu ilmu fardu kifayah.
Maka orang yang beli tu adakah orang Islam? Orang Islam tak apa. Orang bukan Islam pun beli. Orang kafir pun beli. Maka tidak sah. Itu maksud atau di dalam kandungan ilmu. Atau di dalam kandungan ilmu. Tu. Atau di dalam kandungan ilmu ni, maksud dia memang kena dhabit. Kalau tak dhabit memang pening. Semua kitab macam tu kan? Kan ada jatuh. Semua macam tu kan? Atau dalam kandungan ilmu. Maksud apa? Maksudnya atau ada. Dia banyak hazaf. Atau ada ia tu kembali pada Quran tu, satu huruf tu. Dalam kandungan ilmu, barulah seperti nahu. Habis. Atau pada kandungan umpama azimat sekalipun. Atau pada, yakni dalam kandungan ada ayat Quran, dalam kandungan apa? Kandungan umpama azimat sekalipun. Tapi dengan kosok Quran lah. Kalau tulis kosok azimat tak apa, boleh jual. Melainkan yang boleh jual belinya, walaupun ada ayat Quran satu huruf, dua huruf, melainkan apa? Ini pengecualian. Ingat, ini pengecualian saja. Tapi umumnya jual Quran, nak beli Quran mesti Islam. Nak beli buku yang ada kandungan Quran mesti Islam. Walaupun kandungan itu satu huruf saja, mesti Islam. Apabila syarat itu Islam, keluar hukum. Hukum apa? Tak sah jual Quran kepada orang kafir. Lagi hukum tak sah jual buku yang ada kandungan ayat Quran walaupun satu huruf kepada orang kafir. Tak kira buku apa pun. Nahu ni contoh saja. Tak kira buku nahu, buku pendidikan Islam, buku sains ada Quran, ayat Quran, buku bisnes ada ayat Quran, apapun buku, tak kisah. Baik, melainkan dia panggil istisna. Maksud apa istisna? Pengecualian yang sah jual beli walaupun ada huruf Quran. Sah kita jual pada orang kafir. Apa dia? Melainkan dirham, mata wang yang dibuat daripada emas. Ni mata wang, dia panggil alat pertukaran dalam sistem ekonomi Islam. Alat pertukaran dia adalah dua. Pertamanya dirham, yang kedua dinar. Dirham ini mata wang yang dibuat daripada perak. Silap. Dirham ni mata wang dibuat daripada perak. Dinar ini mata wang dibuat daripada emas. Selepas era Nabi, barulah munculnya dia panggil apa? Mata wang dia dibuat daripada tembaga. Mata wang dibuat daripada kertas. Barulah nilai ekonomi dunia yang jadikan orang panggil yang mengambil alih mata wang dalam Islam ialah mata wang kertas dan mata wang tembaga. Dia mengambil tempat mata wang dalam ekonomi Islam. Kalau ikut ekonomi Islam sampai hari ini, dinar dan dirham lah menjadi pertukaran dia. Kenapa? Kerana dia tidak susuk nilai. Okey, kalaulah di dirham itu ada tulisan ayat Quran, ada tulisan contoh la ilaha illallah, di tepi dinar itu, di tepi dirham itu tulisan mengandungi la ilaha illallah, boleh ke tak kita beri kepada orang kafir? Kita jual dinar kepada orang kafir. Ini pengecualian sah. Melainkan dirham dan dinar, dua sah juga jual dinar. Dan lagi sah dan atap rumah, boleh juga bumbun rumah ataupun atap rumah yang diukirkan dengan hiasan ayat Quran dan dijual kepada orang kafir. Asalnya tidak sah, tapi ini pengecualian, boleh sah dijual. Orang panggil bumbun ataupun atap rumah yang ada ukiran ataupun tulisan Quran. Tiga ni sah. Yam tu sifat bagi kata atap rumah. Atap rumah yang disurat. Yang disurat ni yang ditulis. Atasnya, atas atap itu atau bumbun itu sesuatu daripada Quran. Mana sesuatu ni sedikit. Tu syait tu dengan maksud umum, bukan umum, sedikit.
Sesuatu tu maksudnya sedikit daripada Quran. Bukan sesuatu dengan maksud umum, bukan sesuatu dengan maksud syait tadulul umum, bukan sesuatu dengan maksud ditulis atasnya sesuatu apapun daripada Quran. Bukan sesuatu dengan maksud sedikit sini. Walaupun di bumbun itu syarat yang kata sah jual pada orang kafir atap ini, sekiranya tulisan itu ada mengandungi ayat Quran yang sedikit. Kenapa sah? Kerana tu dia panggil al-illatul ba'isah. Dia panggil illah, sebab yang dikecualikan. Kenapa ada pengecualian dalam syarak? Sah jual atak kepada orang kafir yang ada tulisan Quran, jual dinar kepada orang kafir yang ada tulisan Quran, jual dirham kepada orang kafir yang ada tulisan Quran. Kenapa sah? Kerana hajat, kerana menjadi keperluan. Keperluan nak kena jual beli emas dan perak ni, keperluan. Boleh kita nak berurus niaga, kita tokek besar bumbun, tokek bumbun kita, orang Islam ni tokek bumbun, tokek atap, jual pada orang kafir, boleh. Ini dia terbalik tokek bumbun, tokek ni orang kafir semua. Orang kafir tapau semua, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, bermula daripada baby sampai ke bawa ke kubur, mati pun bergantung dengan kafir lagi. Kenapa? Nak kain kapal orang kafir jual. Batu nisan orang kafir jual. Tulisan Jawi lagi. Sedih kita. Orang Islam punya hebat dulu. Ni cerita orang ekonomi, cerita mamalak orang tua marah pula ni. Dia sebenarnya tu marah tu kes cerita ekonomi je. Dia tak je dengar ustaz cerita ekonomi dalam masjid marah. Aduh, sian. Hari ni sedih tak sedih, tapi orang kita ni kesedaran kurang. Maksud apa? Dia tak perasan bahawa ekonomi dikontrol sepenuhnya oleh orang kafir. Mula daripada baby, pamper baby tu pun orang kafir tolong buat, kena beli. Susu baby, semua pakej baby pun dia ambil. Mati, pakej mati pun dia ambil. Sikit lagi kalau generasi kita tak ada lepas sungguh tak ada dalam ekonomi, sikit lagi semayang ambil upah ni, dia gali kubur ni sikit lagi dia kontrak. Sebab apa orang kita tak nak gali kubur letih, berat-berat tak nak, duduk dekor je orang kita. Gali kubur pun kena track dengan kontrak dengan orang kafir, usul mayat bawah pun kontrak dengan orang kafir. Habis. Sebab tu kita alhamdulillah sekarang ni dah ada orang kita. Kalau dulu ni kawan kita cerita, kita ada kawan kita sponsor batu, tokek batu di Kedah ni ramai, semuanya daripada pondok Ulu Nipis, terror ke pondok Ulu Nipis, semua usahawan besar. Pondok saya ni geng batu nisan saja berapa? 3-4 orang. Kau ramai lebih daripada 3-4 orang geng batu nisan, tokek yang berjaya. Tokek batu nisan kontrol Kedah. Semua pok dia. Dulunya dia kata mula dia orang buat masa di pondok. Dia orang keluar pondok tu semua jadi, semua meroket. Sale semua tinggi-tinggi. Dia orang kata dulunya semua dikontrol di Kedah lah, dia tak cerita di Malaysia lah, di Kedah. Dia kata Cina. Semua kena ambil dengan Cina. Jadi dia orang pandai, dia orang pergi di negara Cina sini, memang kena ambil Cina sendiri. Dia pergi sendiri di Cina tu. Bawa balik kontena. Kalau tidak dah ambil dengan Cina di Malaysia lah. Cina jugalah. Tapi dia orang pandai sekarang ni nak buat sendiri. Buat sendiri, cari batu sendiri cari batu sendiri. Dia orang dah pandai sekarang ni buat, tak bergantung dengan Cina. Dia pergi cari batu di sungai dan dia pun pandai buat sendiri. Tu bagus orang kita. Walaupun adalah di belakang tu, walaupun makruh menego batu nisan, menego kain kapan, makruh. Tapi walaupun makruh, Tunggu kata buatlah, jangan duk benar beri pada orang kafir. Ini dah alasan makruh. Dia penyegan sebenarnya, pemalah nak menega. Menega apa ustaz, batu ni sama makruh, tunggu mati je. Menega apa, kain kapal makruh. Hak sunat pun tak buat. Pilihlah apa nama benda sunat, dah tak nak benda makruh. Benda sunat pun tak buat. Ada barangan sunat kita menega dapat pahala. Bukan pahala akad tu. Akad tu dapat pahala menega ni kalau kena akad. Ni barang perniagaan dengan ada jenis barang yang sunat.
Banyak barang sunat. Kalau cerita barang sunat, pok kita pakai, kita jual barang sunat pula. Dia barang sunat ni umum, cuma kena niat lah. Antaranya ulama kata jual makanan. Jual makanan tu kalau niat, iza qaranaha binijati salihati. Ini disebut oleh Imam ini dalam kitab Taqriratus Sadidah. Hukum sunat, ada sunat berniaga. Antaranya banyak sunat ni, sunat berniaga banyak. Apa dia? Antaranya makanan. Tapi kena niat. Niat apa? Untuk bantu orang boleh makan. Yang kedua, banyak. Yang kedua, niat apa dia? Satu makanan, niat kita bantu. Yang kedua, contoh pakaian. Pakai jual bandar kita. Pakaian, tak kisahlah pakai seluar, underwear ke, baju ke, serban ke. Serban lagi lah orang semaya kan. Kasut ke, stokin ke, pakaian umum. Tapi kena niat untuk bantu hajat ataupun keperluan orang. Dia tutup aurat dengan barang kita pakai. Dia pakai kopiah dengan kopiah kita jual, buat ibadat, lagi pahala banyak. Itu sunat. Itu dia panggil perniagaan sunat. Niat tak jadi kebagai lah. Ada orang jenis fikir kepala otak masa saya belajar tu. Dia tanya Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, saya jual bandar seluar-seluar pendek. Ada orang marah, Tok Lebay pergi marah kat saya. Dia kata, mu ni mengaji. Ya, dia tahulah, dia tengok kawan ni, budak ni duk mengaji, ulang alik dengan Tok Guru. Tapi dia kata tak beramal. Sebenarnya dia tak mengaji. Kes dia marahnya, jual bandar seluar pendek. Seluar pendek jual. Seluar pendek, underwear. Dia kata, kenapa mu duk jual seluar pendek ni, nak menutup aurat, orang pakar tak tutup aurat. Underwear lagi lah pendek. Jual underwear. Lepas tu dia panggil lah cerita, dia tak nak jawab. Dia cerita Tok Guru. Tok Guru betul juga dia kata saya duk jual seluar pendek. Bandar. Seluar bandar murah lah, RM10, RM5. Lepas tu betul tak Tok Guru dia kata. Sebabnya Haji ni kata haram ni saya jual ni. Seluar pendek orang nak pakai. Mana boleh pakai seluar pendek? Haram. Tok Guru kata mudah ya. Musuh dia main mengaji. Dia orang lagu ni, dia kata bukan boleh jawab betul, dia bukan nak dengar. So dia pergi mengaji dulu. Sebab apa? Sah jual seluar pendek pun. Kenapa sah seluar jual pendek? Sebab kita bukan suruh dia pakai di luar rumah. Kok dia lah nak pakai mananya? Jangan dia tanya dia. Pakai ni, pakai seluar main bola tu, main bola. Itu tak jual pun haram. Kita tak jual pun haram juga. Kita suruh dia pakai untuk denda aurat. Ni dia. Sebab apa? Sebab seluar pendek ini boleh pakai dalam rumah. Tak mestinya pakai di luar rumah. Kalau fikirlah kepala otak tu memang betul. Tak sah tu. Kalau underwear lagi pendek. Tak apa, dia kata underwear memang pakai dalam. Tu dia fikir pula. Dia fikir juga tu. Dia kata underwear pakai dalam. Sah lah dia kata. Pulak semua fikirnya. Dia jangan fikir, dia kena dengar peraturan syarak. Macam jual pisau. Pisau dia nanti kita akan belajar akan datang. Ada jual beli yang tidak sah kerana benda tu mudarat. Benda tu mudarat, macam racun tak sah jual beli. Tapi racun yang boleh membunuh orang, bukan boleh membunuh binatang. Bukan racun pokok lalan apa tu tak. Mudarat. Pisau ni diri dia tu semata-mata diri dia sah jual. Tapi yang kata haram aridi ni, sekiranya kita tahu dia nak guna pisau tu untuk mudarat, guna pisau untuk mencuri, atau haram lah. Tapi haram bukan haram zati, haram aridi. Kalau kita tak tahu, mungkin andaian dia beli pisau ni bukan untuk mencuri saja, boleh jadilah dia nak buat kerja lain, nak buat kerja di dapur, sah jual beli pisau. Walaupun pisau tu mudarat, boleh guna macam-macam. Habis qala al-musannif rahimahullahu ta'ala,
Itu dia panggil sebab kenapa boleh. Itu ilah, dia panggil illatul ba'ithah. Dalam fiqh ni dia ada ilah, ada yang tak ada ilah. Dia panggil ta'budi kalau tak ada ilah. Kenapa sah ni, pengecualian tadi sah tu? Kerana hajat, kerana keperluan. Habis. Dan ni dia panggil ghayah yang kedua. Dia panggil sebab sah yang kedua. Ada dua sebab kenapa sah. Sebab pertama kerana hajat, keperluan. Sebab yang kedua, dan kerana tiada diqasakkan Quran. Yang kata tulis di dirham tu tak qasak Quran, tulis di dinar tu tak qasak Quran, dan tulis di atak tu tak qasak Quran. Bukan nak pada Quran. Dia tulis kerana untuk ukiran je. Dia tak qasak apa-apa ataupun dia qasak zikir. Tu. Dan sah dijualkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan mula balik. Dan sah dijualkan kulit mishaf. Tapi kulit yang macam mana? Yang bercerai. Yang jatuh, yang dah bercerai. Bukan yang duk di Quran lagi. Kulit mishaf ni kulit Quran yang dah bercerai daripada mishaf. Jual tu kepada kafir, yakni kepada orang kafir. Boleh sah jual mishaf kalau kafir nak mishaf. Kulit bukan Quran tak sah. Kulit, tapi syarat bukan kulit yang duk di Quran, bukan. Kulit yang dah gelar. Kulit yang dah bercerai, yang dah terasing daripada Quran. Untuk sah. Kenapa sah? Kerana bukannya Quran. Apabila bercerai kulit daripada Quran, gelar dah, jatuh dah daripada Quran, dia tak dinamakan Quran lagi pada nisbah jual beli. Bukan nisbah lain. Kerana bukannya Quran. Dan ni dia nak kata ghayah pula. Ada dan atah, ada dan ghayah. Tu payah baca kitab, kena kenal. Tu payah mengaji lama. Semua dan main dam je. Kita duk main dan main satu je. Ini sambung ni penanda wacana. Kata sambung ni bukan Arab dia lain. Bukan dam tu sama waw au. Tak boleh. Dia mengaji dia kena lama. Dekat mengaji setahun tu duduk pening pun. Tama-tama tak mengaji langsung. Lagi teruk. Ngaji pun 3 tahun duduk pening baru. Duk dam atah dengan dan atah dengan dan tafsir tak tahu, dan tafri'at dan ghayah pun tak tahu. Jadi maka masa lama. Ada orang tanya macam mana nak kenal? Kena mengaji lama lah baru kenal. Macam kita lah, apa pun dah nak jadi ahli kena lama. Ahli lama, tak kisahlah ahli apa pun. Kena tengok. Saya tengok Bayut, saya tahu dah kaki pancing contoh. Kaki geng dia kenal geng dia. Tengok api, tahu ni pandai silat ni. Dia tak buka seni silat depan kita tahu. Tengok tubuh dia, tengok gaya dia, tengok gaya berjalan dia. Kita tahu dia ni orang pandai bersilat. Kenapa? Ahli ya. Ahli hanya mengenal ahli. Tu kena sabar dalam dunia ilmu. Apa pun. Dan ghayah. Dan haram jika menyentuh akan mishaf oleh orang yang berhadas sekalipun. Dia kena sambung tu sebab ghayah duduk sekalipun tu. Dia kalau ghayah dia mesti ada sekalipun. Ghayah ni nak menyatakan penegasan. Ayat tegas apa? Ayat penegasan yang menyatakan bahawa tengok ghayah apa tu? Hilang dah. Ghayah sah. Nak menegaskan sah. Sah jual kepada orang kafir kulit Quran ni yang bercerai ni sah. Walaupun sentuh orang yang berhadah tu, jika menyentuh akan misah oleh orang yang berhadah sekalipun.
Sah beli. Kita cerita pada beli, bukan cerita pada sentuh bagi orang hadas. Bukan sentuh orang yang tak ada wudu. Orang hadas ni kan orang tak ada wudu. Orang tak ada wudu tak boleh sentuh Quran. Orang tak ada wudu tak boleh tangguh Quran. Tak boleh tangguh misahaf dia, kulit dia. Tapi walaupun bab wudu tu lain, tapi dari segi bab jual beli sah kalaulah dah bercerai. Dan haram, dan walaupun haram jika sentuh akan dia, akan misal tu oleh orang yang berhadas sekalipun, walaupun orang tak ada wuduk, sentuh kulit yang bercerai itu haram. Kerana masih nama kulit Quran lagi walaupun dah bercerai, tapi dari segi jual beli sah. Tu nak menyata penegasan dari sudut sah, walaupun bab wuduk haram lagi sentuh walaupun dah bercerai, tapi bab jual beli dah sah dah. Tu dia tak boleh sambung. Tu dia panggil ayat penegasan. Dia nak tegas kata sah. Bahasa moden kita panggil walaupun lah. Bahasa lama dia panggil sekalipun. Kalau kita bahasa moden kita kata walaupun lah tu. Maka tiada sah membeli. Ni nak buat kesimpulan ni. Maka ni pendetailan tafriq, apa nama tafsir. Maka tiada sah membeli kafir, yakni oleh orang kafir. Tu oleh orang kafir, dia fa'il tu. Maka tiada sah membeli kafir. Kafir pula beli. Makna orang kafir. Maka tiada sah membeli oleh orang kafir dan yang murtad, dan orang yang murtad beli apa? Akan mishaf itu. Tak sah beli Quran orang kafir dengan orang kafir murtad, tak sah. Tak sah tu beli tu bagi dirinya, diri orang kafir dengan orang murtad tak boleh, kerana pindah milik untuk diri dia tak sah. Islam jaga kemuliaan Quran. Tak boleh pindah milik daripada milik orang Islam nak pindah milik pada orang bukan Islam. Kenapa? Kerana kemuliaan Quran, kemuliaan buku yang ada dalamnya Quran. Ingat, tak sah ini, dia nak detail ni, takut kita bertukar. Takut kita bertukar apa? Pas lagu tu orang kafir kita nak wakil orang kafir beli, tak boleh. Kawan kita kafir, kita tak sempat nak beli Quran, ataupun tak sempat nak beli buku. Kawan kafir nak pergi shopping, kawan kita minta dia beli. Tak boleh, dia kata. Kenapa? Kafir tak boleh. Takut kita bertukar. Di antara beli pindah milik dengan wakil. Kalau orang kafir jadi wakil kepada orang Islam, sah. Kerana dia bukan pindah milik. Dia hanya wakil saja, wakil beli. Tapi milik tu milik siapa? Milik kita. Kita tak sempat nak pergi shopping, kita kata kepada apa nama ni orang kafir ni, tolong beli kat aku Quran. Tapi ingat, kalau dia beli, kita wakil pada Quran, dia tak boleh qada. Haram dia qada, haram dia sentuh. Dia akak jual beli saja kerana dia terror. Kita pun nak belajar. Dia belajar lama dah hijab kubur. Kita pun duk main hijab kubur bertukar lagi. Mana hijab mana kubur tak tahu dia tu. Kan lim ni lama dah. Lim di awal lagi. Dia semangat berjuang lawa lagi. Kita baru nak mula berjuang. Habis. Ni dia takut kita bertukar. Dia kata apa? Dia kata tak sah tu bagi dirinya. Beli bagi diri dia, atau bagi orang yang seumpama dirinya. Jadi kawan-kawan yang kafir. Tak boleh juga. Nak beli, nak jadi wakil kepada kawan-kawan yang kafir, tak boleh. Tu. Ataupun atau wakilnya, atau orang dia ni, dia orang kafir nak beli untuk diri dia, dia wakil orang Islam, tak boleh juga. Orang Islam tak boleh jadi wakil bagi dia, tak boleh. Kok mana pun kena ingat poin dia. Pindah milik untuk diri dia tak boleh. Pindah milik untuk orang yang murtad tak boleh. Pindah milik tak boleh. Tapi kalau dia menjadi wakil kepada orang Islam, tu boleh.
Tapi kalau dia nak jadi wakil kepada orang kafir juga, tak boleh. Sebab poin dia pindah milik. Kawan dia nak beli, dia jadi wakil, tak boleh kerana kawan dia kafir juga. Itu dia atau wakil, atau wakilnya, atau diri kafir ni menjadi wakil. Jika muslim sekalipun nak menjadi wakil kepada orang muslim sekalipun, tu dia panggil ghayah wakil. Jika muslim, ghayah wakil. Nak menegaskan tak sah menjadi wakil kepada orang Islam, tu ghayah wakil dia panggil. Jika muslim, jika tu ghayah, bukan syarat. Ada jika syarat, ni bukan jika syarat, jika ghayah. Habis. Tetapi ni isu istidrak muqabil. Tetapi ni dia nak cerita, sungguh perkataan jangan terlebih lah tu, tapi tu takut kita faham terlebih. Faham terlebih macam mana? Dia nak wakil pada orang Islam pun tak boleh. Maksudnya orang Islam nak beli, tapi tak nak pergi beli sendiri, nak wakil pada orang kafir. Itu boleh. Tu tetapi tu. Tetapi sah membeli oleh orang kafir bagi muslim, yakni bagi ataupun untuk orang Islam. Beli itu atas jalan wakalah daripada muslim. Dia jadi wakil pada orang Islam, boleh. Cuma dan jangan diqabak akan dia akan Quran dengan sendirinya, sendiri orang kafir. Jangan qabak. Dia jadi wakil, dia ijab qabul saja, jangan pegang. Kena qabak kena orang lain, kena orang Islam qabak Quran. Dia boleh jadi wakil, yakni wakil bawa duit, wakil ijab qabul, serah duit, tapi qabak tak boleh. Nak qabak ni apa dia? Ni Nabi qabak apa dia? Pegang. Qabak. Tak ngaji lagi tak? Qabak. Arsyad qabak apa dia, Arsyad? Sudah. Qabak. Malu company ni. Company muamalah qabak tak tahu. Kata pondok muamalah. Jawablah, kata tak ngaji lagi. Tu orang selamat. Jawab apa selamat? Atiqullah. Qabak. Jawab malu. Pegang. Pegang Quran. Qabak amal. Pegang amal. Qabak amal ke? Qabak amal. Qabak ni makna dia bahasa kita, bahasa bodoh-bodoh panggil pegang lah. Kalau bahasa akademik dia panggil apa? Dia panggil pindah milik dengan perbuatan. Dia pindah milik kan ada dua step. Dia panggil, akan datang kita belajar. Kita tak masuk lagi qabak. Tak masuk di pondok ni lah, di masjid dah baca dah. Di surah pucak alam terror. Pucak alam khatam dah, kita tak matlak. Dia belilah khatam. Dalam bahasa akademik dia panggil apa qabak ni? Iaitu pindah milik dengan perbuatan. Pindah milik ada dua. Pindah milik dengan lafaz, ijab qabul. Ijab qabul kan proses pindah milik. Saya jual, saya beli. Tu nak pindah milik lah tu. Lepas tu pindah milik yang real. Dia ada dua step mazhab Syafi'i. Mazhab lain satu je. Step yang kedua, tak sempurna milik kalau tidak disusuli dengan qabak. Nak menyempurnakan milik, kena completekan step yang kedua. Step kedua apa dia? Iaitu pindah milik yang qabak. Pegang. Tu. Pegang barang kita beli tu. Kalau kahwin, macam mana qabak? Akad ijab qabul kan, kahwin ijab qabul. Tanya Pak Cik Amri, dia tahu dia kahwin. Dia kahwin dah. Kalau tak tahu kahwin sekali pulak. Tak tahu qabak dia tu macam mana nak qabak isteri, usuk balik. Usuk balik. Qab ijab dan qabul. Tok Imam kata sah tak lagi? Sah. Saksi jangan. Ada saksi tak betul. Saksi Tok Guru kata gila saksi ni. Ada saksi gila. Dia main-main. Dia main-main kesian lah nak pengantin tu. Dah dua-dua tak betul. Tu apa? Taksi tak betul. Yang apa? Tu imam 2x5. Sepatut saksi kata sah lah. Dah cantik dah. Clear dah, qabul. Dengar cantik dah. Cuma tak puas hati macam gagak-gagak sikit. Ni nak cantik tak gagak, tak mau gagak. Gagak sikit saja sah. Cuba saksi kata tak sah.
Tok Iman ni sebenarnya dia jangan pakai saksi. Tok Iman kata, cantik dah tu sah dah. Tok Iman kata, tak sah lah. Tak sah kena semula-semula. Mula balik kali kedua. Apabila sah kali pertama, dia mula kali kedua, dia panggil lara, ijab qabul lara. Buat penat aja. Walaupun cantik kali kedua, sebab kali pertama dah sah. Tu penting kita kena belajar ijab qabul dalam bab nikah dan bab jual beli. Dia sama aja. Apabila sah ijab qabul, okey, sah. Jadi milik dia lah isteri tu. Milik dia lah isteri. Kalau barang milik kita kena pegang. Usung balik, beli berah, qobak dulu, pegang dulu. Pegang. Tak nak usung balik pun pegang qobak. Isteri macam mana nak qobak? Macam mana bang? Tak mengaji lagi ustaz. Tu jawab dia selamat. Nanti kita mengaji kat dia. Nikah tak mengaji dia tu. Tak mengaji nikah tak boleh nikah lagi. Itu kena khatam duk pondok, kena khatam habis baru boleh nikah. Khatam bab semayan, khatam bab muamalah 2 orang, khatam bab nikah 3 tu cukup baru boleh nikah. Sabarlah, duk teringin sangat nak menikah. Melompat-lompat nak menikah. Kena khatam bab nikah tu. Baru tahu bila nak qabat isteri. Bukan usung balik. Bukan suci batal semaya panggil dia. Batal semaya kan lepas hijab qabul kan upacara pembatalan semaya. Tu tak qabat lagi tu. Dia malam tu qabat. Dia panggil qabat pada nikah ni wati. Selagi tak wati, tak qabat. Tu bahasa mudah-mudah tu. Habis. Sikit lagi bawah tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jangan diqabat akan Quran dengan sendirinya sendiri orang kafir tu. Bahkan pasal apa nak qabat? Bahkan diqabat akan Quran itu, akan misah itu oleh wakil orang kafir. Nya orang kafir, wakil tu Islam lah. Wakilnya orang kafir tu yan muslim. Kena cari orang kafir kena wakil pula. Wakil cari siapa nak tolong qabat ni, kena cari orang Islam nak qabat Quran ni. Dia wakil dah. Dia wakil pada orang panggil apa? Wakil kepada orang Islam. Sebab orang Islam suruh dia pergi beli, maka dia sah jadi wakil. Kenapa? Kerana pindah milik kepada orang Islam, bukan pindah milik pada dia. Dia ini hanya wakil saja, hanya tukang ijab qabul. Tapi barang itu bukan milik dia. Barang itu milik pembeli yang Islam, sah. Cuma dia tak boleh qabat. Siapa yang nak qabat, kena cari orang lain pula. Sama ada orang lain tu owner boleh, orang yang wakil, ataupun orang lain pun boleh jadi wakil. Tu. Demikian lagi. Habis 2 baris tu. Sambung di bawah ni, kita akan sambung minggu depan. Di bawah tu dia sambung ilmu lain tu. Selain daripada Quran, hadis, ada cerita. Demikian lagi ni wakazalika, begitu juga, macam tu juga. Yang ni begitu juga. Begitu juga ni dia ada wajah syabah. Maksudnya begitu juga hukumnya. Hukum ni sama-sama ni dari sudut mana hukum dia? Sama dari sudut tak boleh nak qabat. Sama juga tak boleh qabat. Orang kafir dia tak boleh haram dia qabat, haram dia pegang Quran. Walaupun dia boleh jadi wakil ijab qabul, wakil jual beli, tapi nak pegang Quran tak boleh. Haram kalau dia pegang. Bahkan wajib cegah jangan pegang Quran. Ini sama juga hukum. Hukum apa? Ditegahkan kafir, yakni orang kafir, daripada menghantarkan tangan, meletakkan tangannya. Tangan orang kafir tu letak atas apa? Atas mishaf, atas Quran. Bila? Pada ketika diperbuat kulitnya kulit Quran. Haram orang kafir meletakkan tangan ataupun sentuh, bahasa kita ni, bahasa kita, meletakkan tangan ni bahasa kita. Bahasa kita dipanggil apa? Haram orang kafir sentuh Quran ketika dia nak pelekat kulit di Quran tu. Tak boleh, dia tak boleh. Nanti dia kata, saya tak pegang Quran, tapi saya pegang kulit saja. Kulit pun tak boleh. Tak boleh nak pegang kulit Quran ketika proses dia nak lekatkan kulit di Quran. Kulit yang bercerai tu
Tak boleh dia nak lekatkan. Halal, wajib kita cegah. Jangan cegah qabat saja. Qabat haram dia qabat. Qabat pun dia kena cegah, jangan pegang. Dan juga kita tengok orang kafir nak tolong ataupun buat masukkan kulit di Quran. Kulit yang tetangga dia nak masukkan di Quran. Dia tak pegang pun Quran, tapi pegang kulit. Tak boleh. Tu ditegah. Ditegah kafir ni, orang kafir daripada menghantar ni meletakkan tangan. Makna meletakkan tangan, menyentuh. Menyentuh tangan dia tu atas mishaf. Yang ni menyentuh tangan itu, sentuh kulit mishaf, kulit Quran. Bila? Pada ketika diperbuat kulit. Pada ketika orang kafir itu nak melekatkan kulit Quran. Itu mana diperbuat. Habis. Bersalahan. Ini lainlah hukum dia. Ini lain hukum dengan hukum qabat, pegang Quran orang kafir, dengan sentuh Quran ketika dia nak pelekat. Lain. Apa hukum yang lain? Bersalahan ditamkin. Tamkin ni bukan tamkin dalam lebih kurang sama lah makna. Tamkin ni kita akan bertemu dalam munakahat. Tamkin maksudnya membiar isteri dia kena tamkin suami dia. Nak membiarkan suami dia wati. Haram kata isteri, halal suami dia wati dia. Tak boleh. Kena tamkin. Tu. Belajar akan datang. Akan datang dalam bab munakahat ni apa isu yang bincang tamkin ni. Isu dia bila wajib suami bayar nafkah. Wajib ke sunat? Wajib bayar nafkah. Ketika akad terus wajib bayar. Contoh. Sah akad. Aku terimalah nikah akan dikau. Sebut nama dia. Sebut nama. Sah. Kan? Jangan sebut apa yuk? Bahaya. Jadi sebut nama. Pecah rahsia. Sah. Apabila sah, ada keturuh wajib bayar nafkah. Dah sah dah ni jadi isteri kita dah. Kan nafkah hari kan wajib. Ni kita akad pagi. Contohlah pagi Jumaat Pak Zaini nak pagi ni. Pagi je Pak Zaini ni. Ni tanya Bujan dia nak menikah. Pagi. Pagi kan pagi ni mula hari tu kan wajib nafkah dah hari. Mula pagi tu wajib nafkah lah. Lepas tu akad pagi, adakah wajib segera bayar nafkah? Haram kalau tak bayar nafkah. Kerana dah jadi isteri dia. Jawab dia belum. Bila wajib bayar nafkah? Apabila isteri dia tamkin. Tamkin apa dia? Isteri dia bersedia untuk diwati bila-bila masa. Takkan nak bersedia lepas kat nikah terus bersedia. Tak lagi. Urat sangat tu. Dia gelojoh sangat. Tak wajib lagi. Itu yang ada orang tanya. Kan nikah apa? Gantung tu. Nikah gantung. Sini panggil nikah gantung kan. Kat kampus saya panggil nikah gantung. Nikah gantung ni sampai 2 bulan. Tak duduk sekali. 2 bulan. Adakah wajib dia bayar setiap hari 2 bulan? Tak wajib. Nikah gantung tak wajib nafkah. Bila wajib nafkah? Apabila dia duduk sekali dan duduk sekali. Kalau dia tak tamkin tak boleh. Dan tamkin, maksud tamkin walaupun dia tak jima, tapi tamkin maksudnya kalau suami dia nak, dia dah tamkin, dia tak menhalang, dia bersedia, dia membiarkan untuk suami dia wati bila-bila masa. Tu wajib bayar. Mula tu wajib. Tak mesti bakal baju tidur lagi. Tu bukan tamkin baju tidur tu. Tu ready. Tu ready tu. Faham tak mah? Mu nak nikah awal. Faham lebih hak ni mu. Dia tanya Allah, khatam buat nikah. Nak menikah lah, gila-gila nak menikah. Bapak muda lagi nak menikah dah dia. Nak. Pok tak puas menikah lagi dia nak menikah dah. Habis. Tu ingat tamkin. Di sini ni lebih kurang sama. Apa maksud tamkin? Bersalahan ditamkin, dibiarkan ia membaca Quran. Bersalahan ditamkin, dibiarkan ia kafir itu, dibiarkan dia. Akan dia tu maknanya orang kafir lah. Ditamkin, dibiarkan akan dia. Akan dia tu akan orang kafir.
daripada baca Quran. Boleh kita biar dia baca Quran, tak haram cegah, tapi syarat jika diharapkan Islamnya. Ni ada orang tanya hukum, kan dulu kan heboh orang kafir baca Quran. Ni jawapan dia dalam kitab Matlaq ada. Jadi kita nak tahu boleh tak ada orang kafir naik pentas ceramah baca Quran. Tak kisahlah, asal kita dengar je, tak naik pentas pun tak apa. Dia sembang dengan kita baca Quran. Hei, mak. Dia baca Quran. Mu ni apa ni buat kerja haram ni? Dia pun baca Quran. Adakah wajib kita cegah dia baca Quran? Tengok, kalaulah dia ni baca Quran, ada harapan, kita kata memang dia ni kok mana pun akan masuk Islam ni. Memang nampak sangat dah, ada harapan dah nak masuk Islam. Cuma belum sampai lagi. Dia orang panggil mesra dengan Islam. Kita tahulah ada harapan, tak ada harapan ni. Dia bukan anti dengan Islam, mesra dengan Islam, cuma belum dapat hidayah. Itu tak wajib kita cegah. Boleh kita dengar dia baca Quran, tak wajib cegah baca Quran. Tu. Adapun ni wajib cegah, haram kita dengar ni. Dia baca Quran tak cegah. Ni jika diharap Islamnya dengan bahawa dipahan akan dia akan orang kafir, pada ketika itu, ketika dia baca Quran itu, harapan kita harapan dia boleh masuk Islam dengan dia faham apa dia baca tu. Bukan dia baca untuk buh tahu Islam, bukan untuk pahaman dia. Adapun muqabil, ini haram, ini wajib kena cegah. Adapun jika tiada diharapkan Islamnya, tak ada harapan Islam, dah lah anti Islam, marah pula pada orang Islam, marah pada Islam, tak ada harapan Islam, tak ada harapan nak masuk Islam, baca Quran, ini wajib cegah. Adapun jika tiada harapan Islam, maka bahawasanya ditegah akan dia akan orang kafir itu daripada membacanya. Haram kalau kita dengar tanpa kita cegah. Wajib kita cegah. Jangan baca Quran, ceramah sudahlah, jangan baca Quran. Tak ada harapan, tengok gaya ni. Ni tengok gaya ni, tak ada harapan nak masuk Islam ni, bukan mesra dengan Islam ni, bahkan kritik Islam, nampak sangat jelas anti pada Islam. Ni tak boleh, jangan bagi dia baca Quran. Dan seumpama Quran itu kitab hadis, wallahu a'lam. Dan ini yang kedua ni, pertama kita dah ni pendetailan syarat kita dah jelas. Syarat yang ketiga, sah jual beli mesti Islam orang yang membeli. Maka pendetailan dia apa? Pendetailan dianya keluarlah hukum tidak sah orang kafir membeli Quran. Satu. Atau sambung minggu depan, ataupun apa? Ataupun hadis. Kalau kita hadis pun tak boleh orang kafir beli, walaupun hadis tu hadis dhaif, bukan hadis sahih pun, hadis dhaif pun tak boleh. Tu insya-Allah bulan depan, itu minggu depan. Dan juga tak boleh jual kitab-kitab lain selain daripada kitab hadis, kitab ilmu yang ada hikayah, insya-Allah akan datang. Dan juga tak boleh dalam kitab kita tak ada, dalam kitab Syirwani dia sebut tak boleh juga jual kitab-kitab apa nama ni, wali Allah kepada ahli bid'ah. Dia sebut direct dalam kitab tu. Apa dia ahli bid'ah? Seperti Wahabi dan juga Syiah. Tak boleh jual kitab Tazkiratul Awliya kepada geng bid'ah. Siapa bid'ah? Bukan kita, Wahabi. Tu bid'ah, wallahu a'lam. Atau berani penulis tu dia sebut direct Wahabi. Takut apa? Wahabi dia tak mengaku dia Wahabi. Apa nak salah? Apa nak takutnya kan? Dia kata dia ahli sunnah. Tak tahu siapa Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.